Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar melukis satu lagi jenis lukisan yang ada dalam tajuk tingkatan 5 grafik komunikasi teknikal, iaitu lukisan perspektif. Lukisan perspektif ni terbahagi kepada dua yang perlu dilukis oleh pelajar-pelajar. Yang pertama ialah lukisan perspektif satu titik, dan yang kedua ialah lukisan perspektif dua titik. Jadi untuk hari ini sekarang kita akan cuba menyelesaikan satu soalan mudah, lukisan perspektif satu titik. Jadi ini adalah satu bentuk soalan yang mudah yang cikgu ambil daripada buku modul latihan local publication, lukisan perspektif satu titik. Sebelum itu, cikgu nak perkenalkan dulu beberapa garisan atau titik penting yang ada dalam lukisan perspektif. Yang pertama ialah sata gambar. Sata gambar di mana pandangan pelan. Ini dia panggil pandangan pelan, pandangan atas. Pandangan atas bagi objek. Yang mana pandangan atas ini akan jatuh di atas sata gambar. Sata gambar. Yang ini adalah pandangan hadapan. Macam biasa dalam lukisan isometrik, lukisan ortografik, pandangan hadapan, dan ini ialah pandangan sisi. Jadi dalam SPM biasanya pelajar akan diberi pandangan atas, pandangan hadapan, dan pandangan sisi, ataupun pandangan sisi kanan dan ialah pandangan sisi kiri. Jadi bergantung kepada soalan, dan tidak diberi pandangan lukisan bantuan ini dalam isometrik. Yang ini tak diberi. Jadi berdasarkan soalan yang mudah ni kita cuba selesaikan macam manakah kaedah nak menjawab, nak melengkapkan lukisan perspektif. Pertama sekali akan diberi titik station. Ini adalah titik station. TS ni ialah titik station. Titik station. Tak ada station titik station. Sebelum kita nak melukis, kita kena mulakan kaedah kita ialah mencari titik lenyap. Nombor satu kaedah kita kena cari titik lenyap. Macam mana nak cari titik lenyap? Bagi perspektif satu titik, kita cuma tarik ke atas titik station, tarik ke atas, yang mana garisan tersebut jatuh di atas garis ufuk. Itulah titik lenyap. Inilah titik lenyap. Ataupun kita biasa tulis TL saja. TL, titik lenyap. Okey? Bila pelajar berjaya melukis titik lenyap, biasanya dalam SPM pelajar akan dapat 1 markah kerana berjaya mendapatkan kedudukan titik lenyap. Titik lenyap sangat penting kerana titik lenyap inilah konsep bagi nak menghasilkan lukisan perspektif. Kalau titik lenyap salah lokasi, terutama sekali yang biasa berlaku dalam perspektif dua titik, pelajar akan kehilangan keseluruhan markah dalam lukisan perspektif. Okey, langkah yang kedua. Langkah yang kedua nak menghasilkan lukisan perspektif ini, kita kena lihat pada pandangan atas. Jikalau pandangan atas butiran objek jatuh bersentuhan dengan sata gambar, bermakna kalau ikut cikgu, objek ini, titik ini yang diwakili oleh A dan B. Okey, kat mana? A, B, C, D bagi objek. Ini pandangan hadapan. Ini pandangan hadapan. Dan ini pandangan sisi. Okey, pandangan hadapan, iaitu pandangan sisi. A, B, C, D. C juga di sini, D juga di sini. Bila dia bersentuhan dengan sata gambar bagi keempat-empat titik ini, bermakna keempat-empat titik ini 2, 3, 4 bersentuhan dengan sata gambar, bermakna tinggi dia adalah original. Tingginya adalah original.
titik ini saya panggil dia sebagai titik original. Kerana apa? Kerana bila kita turun ke bawah, kita kena tarik ke bawah. Tarik garis tinggi. Kemudian kita ambil aras dia, aras ketinggian. A, B, C, D bermakna sini A, pandangan sisi A, B, C dan D. Bila dia sentuh je satu gambar, bermakna titik tersebut original. A, ini A awak. B, pada aras B. B aras dia bawah, aras bawah B. C, okey. C, D dan D bawa turun aras original. Maksudnya aras original tinggi dia tidak berlaku perspektif. Kita tidak lihat dia secara perspektif lagi. Bermakna awak boleh butirkan, hitamkan dia, jadikan dia sebagai butiran, jadikan dia sebagai objek. Okey, ini permulaan lukisan. Okey. Makna dapatkan titik original. Ini istilah saya, dapatkan titik original ni istilah saya, dapatkan titik-titik original. Yang mana titik ini ialah yang bersentuh dengan garis satah gambar, bersentuh dengan satah gambar bagi pandangan atas. Okay. Itu titik original. Bila titik original kita terus jatuhkan ke bawah. Baik. Seterusnya silap, tengok silap. Kat sini tadi A, sini B, sini C, sini D. Silap. Sebab kita lukis pandangan sisi, bukan di sini A ya. Kat sini A. A, kat sini B, C dan D. A, B, C dan D. Okey? Baru betul. Sebab ini pandangan hadapan, untuk pandangan hadapan, sana pandangan sisi. Baik. Seterusnya, apabila kita nak melengkapkan lukisan perspektif, kita ambil daripada bawah, kita tarik sebenarnya garisan ini menuju ke titik lenyap. Daripada B menuju ke titik lenyap, dia akan lalui titik yang ada di bawah titik E. Okey? B, dia akan pergi ke titik lenyap. Pasal titik E ini tidak bersentuh dengan satah gambar. Titik E tidak bersentuh dengan satah gambar. Titik E duduk di belakang. Titik E berada di sini. Di sini adalah titik B. Juga ada titik A. Pasal dia pandangan sisi, pandangan dari sisi. Jadi di sini ada B, ujung dia bawah, aras bawah ada titik E. Dalam nak mendapatkan titik seterusnya iaitu titik E, jadi B mesti pergi titik lenyap. B pergi titik lenyap, dia akan lalu titik E. B pergi titik lenyap, akan lalu titik E. Titik E ni bukan lagi titik original. Ya, bermakna bukan titik sebenar, tetapi telah ada perspektif pada titik E. Apa syarat nak melukis mendapatkan titik-titik yang perspektif? Okey, kita kena tahu bahawa B pergi ke titik lenyap akan melalui E. Jadi B kita pergi tarik ke titik lenyap, dia akan lalui E. Mana E cikgu? E daripada atas. E, titik E, kita akan tarik ke titik stesen. Tarik ke titik stesen. Okey. Tetapi apabila sentuh satah gambar, kita berhenti dan kita turun straight ke bawah. Okey. Jadi persilangan daripada bawah pergi B, titik B pergi ke titik lenyap melalui E, ada E. Lokasi tak tahu di mana, dan titik E datang daripada atas pergi titik stesen. Bila sentuh satah gambar dia berhenti, turun straight ke bawah. Persilangan titik tersebut itulah titik E awak. Jadi titik E ini adalah titik yang telah jadi perspektif. Okey, inilah kaedah kita nak melukis, nak mencari titik-titik contohnya bagi lukisan perspektif. Jadi B dengan E sambung tak? B dengan E sambung, awak sambung.
Okey. Dah siap dapat titik E, kita cari titik F. F. Okey, mana titik F cikgu? Pada pandangan sisi, titik F berada di atas E. Ini pandangan sisi. F berada di atas E. Di mana lokasi pandangan daripada pandangan atas untuk dapat titik F? Okey, lokasinya sama dengan lokasi E. Sebab daripada atas titik E dan F kelihatan duduk di lokasi titik yang sama. Okey. Jadi, bila kita dah dapat titik E, kita nak dapatkan titik F, sama kaedah. Nak dapatkan titik F, dia datang daripada C pergi ke titik lenyap. Dia pergi ke titik lenyap, dia akan lalu F. Lalu di bawah pun sama. Nak dapatkan titik F, sebab titik F duduk di belakang, tak sentuh sata gambar. Titik-titik ini perlu kita perspektifkan. Bermakna perlu tarik titik lenyap dari bawah, daripada atas perlu tarik ke titik station. Jadi F datang daripada E, pergi ke titik lenyap, dan daripada atas kena pergi titik station. Bila sentuh sata gambar, kita berhenti, jangan sambung, dan terus straight ke bawah. Jadi persilangan daripada C pergi titik lenyap, ada F di situ, dan daripada titik F yang datang daripada atas ke titik station, sentuh sata gambar berhenti, mana persilangan, itulah titik F awak. Itulah titik F awak. Okay. Lalu dah dapat titik F, B, E, F, C, kita sambung. Kita butirkan dia atau kita objekkan dia. Sebab dalam lukisan perlu dia objekkan. Okey. Jadi dalam lukisan perspektif, kan, awak perhatikan di sini, titik P dan C adalah satu tinggi, satu garisan yang mempunyai ketinggian. Hakikatnya dalam gambar rajak, ketinggian BC dan ketinggian EF adalah sama. BC dan EF adalah sama, tetapi dalam perspektif BC nampak lebih tinggi dan EF nampak lebih rendah. Kerana lukisan perspektif ialah lukisan sebenar mengikut pandangan mata. Lukisan sebenar mengikut pandangan mata. Jadi dan itulah yang duduk di belakang, ketinggiannya semakin kecil. Okey. Dan yang terakhir kita nak dapatkan titik yang terakhir, iaitu titik F, titik G. Yang terakhir ialah titik G, belakang sana. Baik, titik G sama juga, datang daripada D, pergi ke titik lenyap melalui G. Okey, jadi titik D pergi titik lenyap melalui G. Sebelum itu titik G berada di ujung pandangan atas, titik G berada di penghujung atas sini. Okey, F di sini, G di sini. Dan kalau tengok dalam gambar aja, D pergi ke titik lenyap melalui G. Lalu D pergi titik lenyap melalui G, dan daripada atas titik G mesti turun ke titik station. Sebab apa kita turun ke titik station? Kerana titik G tidak bersentuh dengan sata gambar. Titik-titik yang bersentuh dengan sata gambar saja, bawa turun bawah, cari terus ketinggian. Dan itulah titik dia sebenar dia. Tapi bagi G tidak. Dia perspektif. Dan perlu tarik ke titik station, daripada bawah perlu tarik titik lenyap. Daripada bawah sudah kita tarik, D pergi titik lenyap, ada titik G di sini. Lokasi dia tak tahu di mana, mesti bersilang daripada atas. Bila pergi ke titik station, okey, patut pergi titik station, sambung, tapi kita berhenti di tata gambar dan kita bawa turun. Okey. Bila kita bawa turun, yang bersilang dengan garisan daripada bawah pergi ke titik lenyap, itulah titik G awak. Persilangan dia itulah titik G awak. Perhatikan dia elok. Jadi kita dah dapat G. Daripada pandangan bantuan isometrik, F dengan G sambung, G dengan D sambung. So F dengan G sambung, G dengan D sambung. Okey. Lalu telah terhasillah lukisan kita, lukisan perspektif satu titik. Dan kita lihat, kalau kita tengok ketinggian sebenarnya ketinggian ini adalah sama, EF dengan ketinggian BC, tetapi dalam perspektif ketinggian yang mana semakin jauh daripada pandangan mata kita, maka semakin mengecil ketinggian tersebut. Begitu juga ukuran kelebaran. Sepatutnya ukuran ini dan ini adalah sama, garisan mendatar, tetapi dalam perspektif yang ini nampak lebih panjang berbanding yang belakang.
kerana itulah hakikat sebenar pandangan mata manusia dalam suasana sebenar. Semakin dekat kita nampak semakin besar, semakin jauh jadi semakin kecil. Jadi inilah kaedah untuk melukis lukisan perspektif satu titik yang mudah, dan insya-Allah kita akan lanjutkan dalam perbincangan yang lain. Dan penting juga untuk kita kenali teori-teori yang berkaitan dengan garisan lukisan perspektif. Itu, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.